Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah. Ini pecahan daripada Perang Hunain. Sebahagiannya dibaca minggu lepas. Mereka diburu. Diburu di mana saja mereka pergi. Sebahagiannya kita baca minggu lepas yang diburu oleh seorang sahabat yang syahid, yang Nabi doa dia masuk syurga. Minggu lepas kita baca kisah dia, iaitu Autos, lari ke Autos. Sebagian lagi ke Nakhlah. Adapun pasukan yang melarikan diri ke Nakhlah bersamanya penglima buta Duraik bin As-Sumah. Penglima yang terlalu tua. Yang buta nama Duraik bin As-Sumah. Yang pintar. Yang bijak berperang. Tapi dah buta. Tua dan buta pula. Lalu dia dibunuh oleh Rabi'ah bin Rafi'. Walaupun dia buta dan sudah tua. Tapi layak juga dibunuh. Dia ni buta, tapi cerdik, pintar, mengatur strategi peperangan. Patutnya orang tua, orang buta tak dibunuh, tapi oleh kerana dia terlibat dengan perang. Kerana perlibatannya di medan perang sebagai seorang perancang yang sangat berbahaya. Diriwayatkan dia ni kebal. Duraik bin Sumah ni kebal. Dah tangkap, tikam tak lu, tetok tak lu, tak ada apa. Ni hebat. Apa dia pakai ilmu tak tahu. Iblisnya. Tikam dengan pedang tak ada apa, tak ada apa. Akhirnya dia tunjuk. Nak bunuh aku kena tikam sini, kata dia. Dia tunjuk tepat. Boleh tikam dia. Dia nak mati kafir. Orang nak mati Islam, nak mati kafir. Dia degik dia. Dah lah buta, dah lu, kafir degil pula. Ilmu setan, ilmu belis. Dia nak mati dalam keadaan kafir. Dia tunjuk, kalau nak bunuh saya, bunuh tikam di sini, dia kata. Suruh tikam dia. Walaupun dia tua. Tindakan ini tidak menyalahi hukum yang melarang membunuh orang tua. Kerana ini dimasukkan orang tua yang tidak terlibat dengan peperangan, yang tak boleh bunuh tu. Adapun yang terlibat dengan peperangan, dia benarkan bertindak ke atasnya tanpa mengira lelaki atau perempuan. Orang tua atau kanak-kanak. Termasuk juga mereka yang dijadikan perisai manusia. Begitu juga pengecualian larangan yang lain apabila menghalang atau membahayakan. Disebut dalam hadis, jangan kamu bunuh perempuan. Jangan kamu bunuh orang tua. Jangan bunuh kanak-kanak. Jangan bunuh paderi dan sami. Jangan bunuh orang awam. Jangan musnahkan kebun-kebun. Jangan musnahkan penggunaan awam. Tetapi sekiranya orang awam itu terlibat dengan perang, jadi ejen, jadi spy, kena bunuh. Sama ada dia perempuan, termasuk kanak-kanak. Kalau nyata dia membahaya, digunakan untuk peperangan, kena bunuh. Terpaksa. Ataupun keadaan terpaksa. Terpaksa perisai manusia. Dia ambil orang Islam, dia letak tengah. Macam mana nak buat? Dia tawan orang Islam, dia letak dia tengah-tengah. Kalau biarkan, lebih ramai orang Islam mati. Tembak. Walaupun ada orang Islam di tengah tu. Yang sepak lindung, yang mati syahid juga. Walaupun dengan peluru kawan sendiri. Termasuk dalam mati syahid. Kerana keadaan terpaksa. Terpaksa begitu. Begitulah. Kebun-kebun yang menghalang perjalanan tentera. Nak lalu tak boleh, tebang pokok. Walaupun pada asalnya tak boleh tebang pokok. Kawasan yang menghalang. Dibenarkan. Kerana melihat maslahat yang lebih besar. Dalam peperangan. Termasuk dalam keamanan pun. Kalau masalah umum, boleh diambil tindakan. Kemudian peperangan Taif. Sebahagian lagi
berundur ke Taif. Tentera musuh paling besar ialah mereka yang berundur ke Taif. Disertai oleh penglima perang pertama iaitu Malik bin Auf. Penglima perang yang besar, Malik bin Auf. Berundur ke Taif. Jumlahnya menjadi lebih besar apabila bercampur dengan Bani Saqif yang merupakan penduduk Taif. Taif adalah bandar ketiga besarnya selepas Mekah dan Madinah. Dan dilingkungi kota yang teguh. Di dalamnya kebun yang menyediakan bekalan makanan dan air yang bertahan lama. Penduduk Bani Saqif pernah menghentam Rasulullah SAW ketika berdakwah. Pada masa Nabi belum berhijrah ke Madinah, setelah meninggalnya Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, meninggalnya Abu Talib, Nabi pergi ke Taif berdakwah, tiba-tiba direjam oleh penduduk Taif dalam kisah yang terkenal. Kita baca dulu sebelum berhijrah. Sehingga berdarah kepala Nabi. Kepala Zaid bin Harisah berdarah. Darah melilih ke jasad Nabi. Dihentam. Ini orang Taif, orang yang sangat keras. Yang sangat kejam. Terkenal dengan kerasnya. Taif ni ialah satu kawasan yang subur. Banyak tanaman. Boleh bertanam di situ, di tengah-tengah padang pasir. Tapi subur. Kerana ada lembah, ada air. Subur. Dan ada kota. Walaupun dikepung, ada makanan. Rasulullah SAW memerintah supaya pergerakan ke Taif didahului oleh pasukan hadapan. Berjumlah 1,000 anggota tentera. Yang dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an, seorang panglima yang handal. Dengan melalui perkampungan Hawazin dan memusnahkan kotanya yang ditinggalkan. Kemudian meneruskan perjalanan ke Taif. Kota Hawazin dapat dimusnahkan, terus ke Taif. Taif yang dipagari oleh kota dan tentera Islam menghadapi serangan panah. Apabila menghampirinya sehingga 12 orang gugur syahid dan mendapat cedera. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb. Di antara yang cedera Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan ni pemimpin Mekah. Pemimpin Mekah, mertua Nabi SAW, pemimpin pada masa Nabi masuk Mekah, dia serah diri dan masuk Islam. Mu'alah ni baru masuk Islam. Tiba-tiba kena panah mata dia. Yang dipanah sebelah matanya sehingga tercabut mata dia. Dia membawa mata yang tercabut itu ke hadapan Rasulullah SAW. Dia bawa mata cabut depan Nabi. Dengan berkata, "Ya Rasulullah, hadhihi aini usibat fi sabilillah." Dia kata, "Ya Rasulullah, ini mata saya yang telah mengalami kecederaan kerana berperang di jalan Allah." Kata dia. Mata saya cabut. Rasulullah SAW bersabda, "In syi'ta da'autu faruddat ainuk wa in syi'ta fal jannah." Nabi kata, "Jika awak mahu, aku doakan supaya matamu kembali seperti sedia kala. Atau engkau mahu syurga dalam keadaan mata yang terus buta dengan bersabar." Mu nak mana? Kalau aku doa, sembuh lalu matamu. Kalau mu buta, mu sabar. Buta sebelah mata, masuk syurga. Nak mana? Dia kata. Matanya yang satu lagi, mengikut riwayatnya, dia pilih orang buta. Ya Rasulullah. Dapat biar gini lah. Saya jahat dulu, dia kata. Saya jahat. Masa jahiliah dulu saya jahat. Saya lawan Rasulullah. Biar begini, kata dia. Itu dia. Matanya yang satu lagi buta ke peperangan Yarmouk menentang tentera Rom di akhir pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia perang pula walaupun mata sebelah. Perang dengan Rom dalam masa Abu Bakar. Kena pula sebelah mata. Dua-dua buta mata dia. Abu Sufyan. Dan memang dia Islam sungguh. Kita akan baca dalam kisah Abu Bakar nanti. Pada masa dia dapat berita Nabi sudah wafat, seorang kawan dia, pembesar daripada kabilah Arab, mengatakan murtad dari Islam. Dia cabut pedang terus tetok kawan tu.
Ni hebat dia. Dia cabut pedang terus bunuh kawan tu. Mana Islam sungguh lah ni. Bukan Islam main-main. Islam sungguh. Abu Sufyan. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu mencabar pahlawan-pahlawan Taif supaya berlawan satu lawan satu. Sebagaimana adat memudahkan peperangan di zaman dahulu. Zaman dulu, pendahuluan perangnya, penglima lawan penglima. Lawan sama seorang. Hamba atau wakil seorang, wakil seorang. 3 orang lawan 3 orang. Seorang-seorang. Itu mukaddimah pendahuluan zaman dulu. Laku sembuh dia. Dia berlawan sama seorang dulu. Selesai tu bawa perang tu. Khalid bin Walid cabar. Orang Taif turun, lawan sama seorang. Cabaran itu tidak dilayan. Pak tak tahu. Dan mereka mengambil sikap berkurung. Dia tahu dah lawan tak kuat. Berkurung dan bertahan dalam kota kerana mereka mempunyai bekalan makanan dan minuman selama setahun. Setelah habis bekalan, barulah mereka keluar berperang. Itu adab mereka. Duduk dalam tu, dia kurung dalam kota dia. Nak masuk tak boleh sama dulu, kapal terbang tak ada. Dalam kota dia. Akhirnya Taif terpaksa dikepung selama 40 hari. Mengikut riwayat Imam Muslim. Tetapi kalangan ahli sejarah pula berselisih pendapat. Menentukan jumlah hari tersebut, Rasulullah SAW mengarahkan supaya mengambil satu kawasan yang tinggi untuk jadikan markah tentera. Nabi pilih tanah tinggi bukit untuk markah tentera, napok dalam. Di tempat inilah dibina masjid yang ada sekarang, Masjid Taif ada sekarang. Masjid tempat Nabi buat markah. Dalam masa kepungan itu, pelbagai cara serangan dilakukan, berbagai taktik dilakukan. Termasuk menggunakan minjaniq. Minjaniq ialah alat yang melontar batu besar ke arah kota. Bidah. Dia guna bidah, kayu yang besar, boleh melontar batu yang besar. Ini alat peperangan zaman dulu. Macam meriam besar zaman sekarang. Cara itu dicadang dan dirancang oleh Salman al-Farisi radhiyallahu anhu. Salman ni orang Parsi, dia tahu, dia negeri bertamadun. Senjata berat ialah menjanik. Bidah batu besar. Seterusnya mereka menggunakan dabbabah. Dabbabah ni perisai besar yang dibuat dari kayu dan belulang. Dia buat kotak. Kotak daripada kayu, dia letak belulang tebal. Duduk dalam, tebuk kata. Perisai lah, kita perisai zaman sekarang lah. Ketika perisai pun dia ambil daripada dia juga. Dengan bala tentera berada di dalamnya supaya dapat menghampiri kota bagi merobohkannya. Masa tu tembuk kota. Dia panuh ke atas saja dia apa. Duduk dalam kotak tu. Untuk menghalangnya, tiba-tiba musuh menggunakan senjata besi panas yang dihulurkan melalui bawah tanah bagi membakar tentera yang berada dalam dabbabah. Dia ada senjata juga. Dia kali lubang kecil, dia hulur besi panah. Kena orang duduk dalam tu. Apabila mereka keluar daripadanya, mereka dihujani serangan panah dari atas kota. Sehingga beberapa orang gugur syahid. Melainkan Nabi menggunakan alat perang. Bukan pakai mandi minyak. Ni dok mandi minyak, menjapi sebagai kebal. Ada alat perang, baju rantai macam-macam. Menyediakan. Ni pakai ambil banyak serta, lepas tu japi. Pelima. Tu semua pengaruh mereka tu. Tu untuk melemahkan orang Islam. Rasulullah SAW mengarahkan supaya dimusnahkan kebun anggur dan kurma bagi menekan musuh supaya menyerah kalah. Tetapi mereka merayu dengan mana nama Tuhan dan hubungan silaturahmi. Maka Rasulullah SAW membatalkannya kerana mengambil pendekatan memujuk dan menunjukkan sifat kemanusiaan yang tinggi. Bila musnah kebun, makanan tak cukup. Mereka merayukan kita ni sama-sama anak beranak. Dia ada waris juga tu, Saqif dengan Mekah ni. Rasulullah SAW mengarah supaya dilaungkan sesiapa dalam kalangan hamba yang menyerah diri, dia dimerdekakan. Ada tak orang nak serah diri? Maka keluar 23 orang hamba menyerah diri
Lalu mereka dimerdekakan dan diserah kepada penjaga masing-masing. Hamba abdi dilepaskan, dimerdekakan. Akhirnya Rasulullah SAW bermesyuarat mengambil keputusan yang baik setelah gagal melawan kota Taif yang kukuh dan di dalamnya mencukupi bekalan makanan. Rasulullah SAW bermesyuarat dengan para sahabat radhiyallahu anhum dan akhirnya bertanyakan seorang yang mengetahui secara mendalam berkenaan Taif, iaitu Naufal bin Muawiyah Ad-Dili, dengan bersabda, "Wahai Naufal, apakah pandanganmu sekiranya kita terus berada di sini?" Nabi tanya. Dia ni orang ada pengalaman tentang Taif. Macam mana kalau duduk lama sini, kepung? Naufal menjawab, "Wahai Rasulullah, mereka laksana lamri, sejenis binatang seperti musang, dalam lubang. Jenis mendatang, duduk dalam lubang. Kalau ditunggu akhirnya dapat juga, tetapi kalau dibiarkan ia tidak memberi apa-apa mudarat." Binatang ni, dia tak ada mudarat apa kalau kita tunggu lelah je. Tunggu, baik kita buat kerja lain, tinggal. Tinggal. Kalau kita biarkan, dia keluar pun tak mudarat mana mendatang ni. Dia bukan kekuatan mana. Kena kabilah-kabilah lain dah jatuh. Tak ada guna kepung lama. Mengikut satu riwayat, Khawlah binti Hakim, isteri Uthman bin Maz'un radhiyallahu an, bertanyakan Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, ma yamna'uka an tanhadha ila ahli Taif?" Wahai Rasulullah, apakah yang menghalang daripada terus sahaja menawan Taif? Hanya orang puan ni semangat. Apa salahnya kita lawan terus? Sallallahu alaihi wasallam, "Lam yu'dhal lana al-ana fihim wa ma adhunnu an naftahaha." Tuhan tidak mengizinkan lagi kepada kita sekarang untuk mengalahkan mereka. Dan aku rasa kita tidak dapat menawannya sekarang. Tak boleh. Seterusnya Rasulullah SAW memerintahkan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu supaya mengarahkan bala tentera berundur. Apabila Umar memberi arahan, terdengar sungutan mengapa berundur sebelum berjaya dapat melawan kota Taif. Marah. Marah nak lawan sampai habis. Pasal apa undur pula? Lawan sampai habis lah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sila serang pergi esok. Nabi kata, nak sangat serang pergi esok. Apabila dilancarkan serangan, mereka dihujani serangan panah dari musuh yang bertahan dalam kota dan terpaksa berundur setelah beberapa orang mengalami kecederaan. Tak boleh juga. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW supaya berdoa. Lalu baginda berdoa dengan bersabda, "Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin." Ya Allah Tuhanku, berilah hidayah kepada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa itu. Doa biar Rasulullah SAW beri hidayah kepada mereka. Bukan doa turun bala tau. Doa beri hidayah masuk Islam. Kita akan baca kisahnya kemudian. Seterusnya Rasulullah SAW menyeru mereka bersiap untuk pulang. Tiba-tiba dengan segera tergapah-gapah mereka bersiap sehingga Rasulullah SAW ketawa melihat telatah mereka yang cepat berubah. Nabi suruh bersedia balik belaka, lalu tergapah-gapah balik belaka. Cepat-cepat tadi nak perang sangat. Ni cepat-cepat bersiap. Nabi gembira, senyum Nabi tengok mereka. Rasulullah menyuruh mereka suruh mereka menyebut La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzab wahdah. Tidak ada Tuhan yang sebenar malaikat Allah yang esa. Benarlah janjinya menolong hamba-Nya dan membinasakan bala tentera Ahzab dengan keesaannya. Nabi suruh mereka ulangi, sebut kalimah ini. Sebaik saya bertolak dan menuju ke arah musafir, saya menyebut Aibun, Taibun, Abidun, li Rabbina Hamidun. Kami pulang dengan memohon keampunan. Kami bertaubat dan kami mengabdikan diri kepada Tuhan kami serta kami memuji-memujanya. Ni sunat dibaca bila kita nak balik dalam perjalanan. Ini bacaan Nabi bila balik dari Taif. Dan sunat baca. Ada yang berkata, "Wahai Rasulullah, doakan untuk Taif." Ada pula sahabat, "Doa Rasulullah pada penduduk Taif ni." Maka Rasulullah SAW pun berdoa,
Allahumma hdi Saqifan wa'ti bihim muslimin. Ya Allah Tuhanku, berilah petunjuk pada Saqif dan bawalah mereka dalam keadaan Islam. Nabi doa lagi. Satu contoh yang sangat mulia dari Rasul yang jadi contoh dan teladan. Menunjuk kemuliaan pribadi dan akhlak termulia. Berlaku sabar bertenang, tidak berdendam di saat berkuasa dan gagah dengan bala tentera yang bersenjata dan gagah perkasa. Yang akhirnya memecahkan hati Bani Saqif yang lebih keras daripada batu-batu Taif. Doa Nabi dimakbulkan pada akhirnya. Kita akan baca kisah akan datang di mana penduduk Saqif ini akhirnya masuk Islam. Dalam kisah yang terkenal apabila pada mulanya Nabi menerima kedatangan Urwah bin Mas'ud As-Saqafi, pemimpin Saqif yang terkenal. Nabi balik dari Tabuk. Urwah bin Mas'ud datang jumpa Nabi, ya Rasulullah, saya nak minta izin Rasulullah nak balik, nak ajak orang Taif masuk Islam. Nabi kata, jangan, orang Taif ni keras. Keras orang Taif ni. Nabi kata, Rasulullah tak apa, saya ni dihormati di Taif. Dihormati. Kalau saya tidur, orang malu nak kejutkan saya, kerana orang hormat saya. Nabi kata, sila. Dia balik. Dia balik ke Taif. Dia pun panggil orang Taif berhimpun. Bila ramai-ramai, dia berucap dan mengisytiharkan Islam dan ajak orang Taif masuk Islam. Lalu mereka memanah untuk Urwah bin Mas'ud mati. Panah selalu mati. Nabi kata Urwah bin Mas'ud adalah sahibu Yasin. Iaitulah orang wali yang syahid dalam surah Yasin. Kerana umat aku. Ini orang Taif terkenal dengan keras. Kemudian setelah kabilah-kabilah Arab masuk Islam, ramai masuk Islam, dia pun rasa takut. Lalu rombongan mereka datang jumpa Nabi, minta masuk Islam. Dengan syarat tak payah semayang. Nabi kata, mana ada agama tak semayang? Semua agama ada semayang. Mesti kena semayang. Kemudian mereka minta izin. Minum arak. Tak boleh, arak ni keji, memabukkan. Minta izin berzina. Nabi kata tak boleh, itu keji. Minta izin makan riba. Tak boleh, riba itu haram. Menindas orang tak boleh. Cuma mereka kata jangan roboh berada. Takut. Takut ke tokong dia. Tokong ni bahaya. Nabi kata tak apalah kamu takut nak roboh, aku hantar orang. Lalu Nabi pun janji hantar orang. Pada hari Nabi hantar sahabat dia, kita akan baca kisahnya. Berhimpunlah Bani Saqif. Ramai-ramai nak tengok upacara bagaimana tokoh mereka dimusnahkan. Kebetulan dua orang sahabat yang pergi tugaskan, seorang tu jenis orang kelakar, orang kelolo. Dia bawa perjam, dia berjalan-jalan sampai dekat dia buat reboh. Dia buat reboh, buat pesang. Orang pun sorok. Sorok, kata dah. Ni tak boleh main tokoh ni. Orang tu sorok, dia pun pikir bangun. Terus dia pukulnya, beralih dia hancurkan. Dia kata, tengok musliman ni bodoh. Duk sembah patung dan berhala ni. Kita akan baca kisahnya nanti. Ini kisah Bani Saqif. Akhirnya mereka masuk Islam. Saqif ni. Dan pada masa Nabi wafat, kabilah-kabilah Arab lain murtad. Tapi dia tak murtad. Dia setia dengan Islam. Saqif sebagaimana Mekah, Madinah. Wallah.